أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama untuk slot kita yang keempat dalam siri Kelantan Berhikayat, satu program yang diterbitkan oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan dalam usaha kita untuk menyebarluaskan kepada masyarakat tentang sejarah negeri Kelantan sebagai sebuah negeri yang berbudaya, bertamadun dan juga sebuah negeri yang menjadi contoh kepada negeri-negeri lain. Tuan-tuan sidang pendengar sekalian, insya-Allah pada pagi ini, pada hari ini kita akan bersama-sama untuk memperkatakan seterusnya tentang beberapa persoalan lagi berkait dengan Empayar Yawadwipa yang telah pun kita sebut dalam beberapa sesi sebelum daripada ini. Dalam perbincangan kita sebelum pada ini, kita telah melihat bahawa Yawadwipa ialah sebuah kerajaan atau sebuah empayar atau sekurang-kurangnya sebuah kota yang benar-benar wujud di Nusantara ini. Hal ini telah dibuktikan oleh catatan-catatan yang dibuat sejak daripada abad yang terawal daripada tahun Masihi sehinggalah abad yang ke-14. Dalam perbincangan lepas kita lihat bagaimana catatan-catatan yang dibuat dalam manuskrip Ramayana, peta-peta yang dilukis oleh Ptolemy dan juga sumber-sumber lain. Kemudian pada abad yang berikutnya, catatan-catatan daripada India, China, Arab dan juga prasasti-prasasti telah menunjukkan bahawa memang ada sebuah negara yang disebutkan sebagai Yawadwipa, ataupun catatan Cina menyebutnya Shepo, ataupun Nagapuram dalam sebutan Tamil. Ini adalah merujuk kepada sebuah empayar, sebuah kerajaan besar ataupun sebuah kota yang gilang gemilang yang ada di kawasan Nusantara. Pada malam ini kita akan melihat sedikit lagi perbincangan selepas jelas pada kita suatu premis tentang kewujudan kota itu sendiri atau Yawadwipa itu sendiri. Yang akan kita lihat pada malam ini sebenarnya ialah Yawadwipa yang disebut-sebut itu di manakah lokasinya. Inilah yang menjadi perbalahan ataupun perbahasan yang panjang di kalangan para sarjana, para pengkaji, ahli-ahli sejarah dalam berbagai aliran yang cuba mengenal pasti di manakah sebenarnya Yawadwipa itu. Kerana perkataan Yawa ataupun Jawa itu selalunya kita akan terbayang itu adalah Pulau Jawa, kerana perkataan Jawa itu sendiri, kan. Walau bagaimanapun dalam menentukan perkara ini, Ustaz Nakula ataupun Ustaz Abdullah Muhammad Nakula, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum ini, beliau telah mengemukakan hujah-hujah berkenaan dengan wujudnya sebuah kerajaan yang bernama Yawadwipa. Kemudian beliau kali ini akan memperkatakan kepada kita, memberikan hujah-hujah untuk kita melihat beberapa pandangan yang telah dikemukakan oleh para sarjana dalam menentukan di manakah lokasi Yawadwipa, kan. Dalam hal ini dua premis yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama dari segi fonetik,
fonetik, mana dari segi bunyi sebutan itu, yang mana kalau kita sebut Yawadhipa, Yawa itu sendiri ialah yang paling dekat bunyinya adalah Jawa lah, kan, Pulau Jawa itu. Jawa itu Yawadhipa adalah Pulau Jawa lah. Itu dari segi fonetiknya. Walau bagaimanapun, kita dapati bahawa dalam perbincangan-perbincangan dalam sesi yang lepas, rekod-rekod daripada India, daripada Yunani dan juga daripada China dengan jelas menyebutkan bahawa Yawadhipa ini adalah sebuah kota yang menjadi pusat pengeluaran emas yang besar, lombong-lombong, dipagari dengan pagar-pagar emas kotanya. Termasuk juga disebut oleh riwayat Cina menyatakan bahawa orang Yawadhipa itu menggunakan emas dalam membuat rantai-rantai bagi menarik kapal-kapal yang tersangkut pada jeram-jeram dalam pelayaran mereka merentasi sungai-sungai menuju ke kota kota Yawadhipa ini. Jadi fonetik dan juga emas ini mungkin menjadi faktor kekeliruan dalam kita menentukan di manakah sebenarnya Dwipa. Kerana bila kita sebut Jawa ialah sebuah pulau yang tidak pernah terkenal dalam sejarah sebagai tempat pengeluar emas. Jawa tidak pernah terkenal sebagai pulau pengeluar emas. Yang lebih terkenal mengeluar emas ini mungkin di Semenanjung, itu memang cukup terkenal. Ada juga di Borneo, mungkin di utara Sumatera, kalau berbanding dengan Pulau Jawa. Maka dalam hal ini kita dapati banyak sekali pendapat-pendapat yang dikemukakan dan dikumpulkan oleh Ustaz Nakula untuk menjelaskan kepada kita di manakah sebenarnya lokasi yang dikatakan Yawadhipa itu. Kita lihat secara ringkas supaya perbincangan kita ini dapat mencakupi semua perkara-perkara yang dilontarkan oleh para sarjana, pandangan-pandangan mereka berkenaan dengan lokasi Yawadhipa. Pandangan pertama tentang Yawadhipa ini menyebut ialah Pulau Jawa. Pulau Jawa ni berdasarkan fonetik yang disebut oleh orang Cina Chopo atau Shepo. Chopo atau Shepo itu ialah Jawa sekarang. Maka mereka menyatakan bahawa perkataan Yawadhipa itu ialah merujuk kepada Pulau Jawa. Dan hal ini dikemukakan oleh beberapa sarjana seperti Amyot, kemudian Schlegel, dalam tulisan-tulisan mereka pada abad yang ke-19, sekitar 1870-an. Mereka telah mengemukakan pandangan-pandangan, termasuk juga Rosny dan Gornevelt yang telah menyebutkan bahawa Shepo yang dirujuk kepada Yawadhipa itu ialah Pulau Jawa. Kemudian ada juga beberapa ahli sarjana yang lain, termasuk Vogel ni seorang sarjana Belanda yang menyebutkan berkenaan dengan hubungan di antara India dan Jawa berdasarkan kepada riwayat-riwayat India Purba daripada Sanskrita dan juga Pali, termasuk apa yang tertulis pada Ramayana yang telah kita bacakan pada sesi yang lepas, iaitu yang dikatakan Yawadhipa itulah merujuk kepada Pulau Jawa sekarang. Jadi satu pandangan sebenarnya yang mengatakan tempat itu ialah Pulau Jawa. Ada juga pandangan yang disebut oleh Nilakanta Sastri yang mengkaji tentang sejarah Sriwijaya, menghubungkan bahawa Jawa sebagai sebuah tempat yang dimaksudkan sebagai pusat penghasilan emas. Tetapi dalam sejarah Pulau Jawa, kita mendapati emas bukanlah pengeluaran utama ataupun produk utama yang dihasilkan daripada galian di Pulau Jawa.
Cuma ada kemungkinan wujudnya lombong-lombong emas berdasarkan kepada epik ataupun epigrafi dan juga sumber-sumber sastra yang menyebutkan hal tersebut. Misalnya dalam prasasti Canggal yang telah kita sebut sebelum ini menyatakan bahawa di sana adanya lombong-lombong emas. Tapi prasasti Canggal itu sendiri akan diperbahaskan. Apakah dia merujuk kepada Pulau Jawa ataupun tidak. Kemudian ada lagi dua pendapat yang lain yang juga menjelaskan Yawadipa itu sebagai Jawa. Antaranya Codes. Codes seorang ahli sarjana daripada Perancis yang menulis pada tahun 1944 menyatakan perkataan Yawadwipa ataupun Yabadiau yang disebut oleh Ptolemy sebagai Jawa sekarang. Kerana pada beliau dia menyatakan memang benar bahawa Jawa dan Sumatera biasa dianggap sebagai satu pulau dan Marco Polo menggelarnya sebagai Jawa Minor. Sumatera itu sebagai Jawa Minor. Jadi Jawa kecil. Jadi artinya Sumatera dan Jawa itu dianggap sebagai satu pulau yang sama. Dalam kata lain, mereka cuba menggambarkan bahawa Yawadipa, Yepoti dan Shepo adalah Sumatera ataupun satu kawasan lain hingga ke Borneo ataupun mungkin Semenanjung. Jadi berdasarkan prasasti Canggal, prasasti Canggal ni bertarikh 732 Masihi, yang menyebut tentang penguasaan Sanjaya ke atas Pulau Jawa yang kaya dengan biji-biji dan juga bijian dan juga emas. Jadi di sini Codes menyebutkan bahawa meskipun Jawa tidak menghasilkan emas, tetapi dalam konteks itu menegah kita daripada mencari tempat-tempat lain untuk Pulau Jawa. Mereka cuba membuat satu kesimpulan. Yang pertama, kerana namanya Java, maka tempat itu Jawa dan kita tak patut cari tempat lain. Walaupun hujah-hujah yang menjadi indikasi itu emas tidak terdapat di Pulau Jawa. Kemudian seorang lagi pengkaji, O.W. Walters, yang menulis pada tahun 67, menyebutnya mempertahankan pendapat Shepo ialah Jawa sekarang. Itu juga satu pendapat di mana pada beliau Jawa ataupun Shepo yang kita perbincangkan itu pasti adalah merujuk kepada Pulau Jawa. Beliau juga menolak pandangan-pandangan yang dibuat misalnya oleh Pelliot yang mengatakan orang Cina sebenarnya mengenali Pulau Jawa sekarang dengan Java dan menghubungkan Java itu dengan sebutan Shepo. Shepo adalah sebutan yang merujuk kepada Java. Yang mana dalam hal ini asal usul sebutan Shepo itu satu masa digunakan untuk Semenanjung secara berlebih-lebihan menurut Pelliot. Tetapi pendapat ini ditolak oleh Walters kerana Walters menganggap bahawa bila sebut Java ataupun Shepo itu dia merujuk secara khusus kepada Pulau Jawa. Jadi andaian Pelliot yang mengatakan Shepo itu satu sebutan yang merujuk pada satu kawasan yang luas yang mungkin bukan hanya Pulau Jawa tapi melipatkan juga kawasan-kawasan lain termasuk Semenanjung, dianggap sebagai satu pandangan yang agak berlebih-lebihan kerana dalam sebutannya Jawa itu hanya Pulau Jawa sahaja. Jadi di sini kita dapati bahawa hujah-hujah yang dikemukakan oleh para sarjana dalam kelompok yang pertama ini meletakkan bahawa Yawadwipa itu berdasarkan namanya Yawadwipa,
Shepo dan juga Yepoti, itu adalah merujuk kepada Pulau Jawa. Kemudian pandangan kedua mengatakan bahawa tempat sebenar yang dimaksudkan dengan Yawadipa itu ialah Pulau Sumatera. Pandangan ini dikemukakan oleh Profesor Cumaraswamy, Profesor Cumaraswamy, yang mengkaji berkenaan dengan aspek-aspek kesenian India, yang menyatakan bahawa orang-orang India nampaknya telah pergi ke Sumatera pada tarikh yang sangat awal, mungkin sebelum zaman Masihi. Tanah emas yang disebutkan dalam Jakarta sebagai Suwarnadipa Dwipa itu ataupun Suwarna Bumi itu tidak lain lagi ialah Sumatera. Jadi pada pandangan Cumaraswamy ini, bahawa catatan-catatan di India yang menyebut bahawa orang India yang mempunyai hubungan yang lama dengan Nusantara, mereka telah datang ke Asia Tenggara yang dikenal sebagai Tanah Emas pada sebutan sebagai Suwarna Dwipa ataupun Suwarna Bumi. Dwipa dengan bumi itu satu perkataan yang saling bertukar-tukar penggunaannya dalam banyak tempat. Bumi itu maknanya tanah, Dwipa itu maknanya pulau, kan. Jadi Suwarna itu dirujuk kepada satu tempat yang disebutkan sebagai Sumatera. Jadi Profesor Cumaraswamy ini menegaskan bahawa Suwarna Dwipa itu ialah merujuk kepada Sumatera. Kemudian apabila kita merujuk kepada Ramayana yang mengatakan bahawa Yawadwipa sebagai Suwarna Karamandita, iaitu suatu tempat yang punya banyak lombong-lombong emas, maka kata dia itulah memang Sumatera, kerana Sumatera disebut juga oleh Ptolemy dan juga orang-orang Arab sebagai tempat pengeluar emas, tempat pengeluar emas. Di sini sebutan Zabash atau Sabash itu ialah dirujuk sebagai tempat pengeluar emas. Maka Cumaraswamy ini mengambil satu kesimpulan bahawa yang dikatakan sebagai Yawadwipa itu ialah Sumatera. Ini satu pandangan baru berbanding dengan pandangan yang pertama tadi yang mempertegaskan Yawa itu berasaskan kepada satu premis, iaitu bunyi ataupun fonetik. Premis fonetik. Semua bunyi Chopo, Shepo, Yawadwipa itulah Jawa kerana bunyinya. Adapun pandangan kedua yang dikemukakan oleh Cumaraswamy ini ialah berdasarkan kepada premis emas. Kerana Suwarna sama ada yang disebut dalam Ramayana Suwarna Karamandita, lombong-lombong emas yang banyak, ataupun disebut oleh penduduk Arab sebagai Zabash dan juga ditulis oleh Ptolemy itu, emas yang dimaksudkan itu ialah pulau emas itu ialah Sumatera. Kemudian oleh kerana ada pandangan yang kontra di antara pandangan pertama yang mengatakan Jawa, yang kedua mengatakan Sumatera, di sini timbul persoalan ialah Pulau Jawa ialah pulau yang punya persamaan sebutan dari segi fonetik bunyinya, tetapi tidak dapat menjawab persoalan pulau yang mengeluarkan emas. Kerana semua data-data yang telah kita bincangkan dalam sesi yang lepas menyebut bahawa Yawadwipa ialah sebuah kota pengeluar emas, sedangkan Jawa tidak demikian. Maka ada pandangan yang ketiga yang dikemukakan antaranya oleh Farron dan juga Kern, yang menyebutkan bahawa ada satu kemungkinan Yawadwipa itu ialah kombinasi antara Jawa dan Sumatera.
Jawa dan Sumatera itu adalah satu kawasan yang hari ini dalam wilayah Indonesia yang hanya dipisahkan oleh sebuah selat kecil di Sunda. Mereka mengatakan Jawa dan Sumatera itulah yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan Yawadwipa, iaitu Jawa dari segi fonetik, Sumatera itu Suwarna dari segi pusat pengeluaran emas. Maka dalam hal ini mereka mengambil suatu pendapat yang dominan bahawa Suwarna Dwipa dan Yawadwipa adalah satu nama yang keliru oleh suatu nama dengan satu nama yang lain. Dalam pandangan umum yang awal mana Sumatera, kemudian Jawa, kan? Sumatera, Jawa. Kerana itu, kenapa Suwarna Dwipa itu ialah tanah yang menggunakan emas dan Yawadwipa itu tanah Jawa. Maka di situ dicantumkan. Inilah pandangan yang disebut oleh Farren. Kemudian Pelliot juga yang pada asalnya mengatakan bahawa dalam pandangan pertama beliau mengatakan Yawadwipa itu ialah Pulau Jawa, tetapi setelah gagal memberi jawapan yang tepat berkenaan dengan pengeluaran emas, maka Pelliot juga mengubah pandangannya dengan mengatakan Shepo yang dimaksudkan oleh penulis-penulis Cina itu ialah Jawa Sumatera. Ini pandangan yang ketiga, kan? Ada juga pandangan-pandangan yang dibuat antaranya oleh Dr. Krom yang mengatakan bahawa pulau Yabadiau atau Yawadwipa itu sebagai Jawa Sumatera. Bukan dari segi fonetik, bukan dari segi penyesuaian bunyi atau fonetik Jawa dan juga wujud emas, juga bukan kerana cantuman politik, tetapi dari segi makna perkataan. Misalnya kata beliau di sini ada 3 persoalan. Yang pertama, adakah dia masalah bunyi? Kerana bunyi itu Shepo itu dirujuk kepada Pulau Jawa ataupun Java itu sendiri, ataupun Yabadiau itu Jawa. Bukan masalah bunyi, kata dia. Yang dua, bukan masalah emas yang menjadi isu yang kita sebutkan, ataupun percantuman politik, kerana wilayah-wilayah Asia Tenggara satu masa dulu ialah gabungan sebuah kerajaan besar, dan kita dapati memang proses itu berlanjutan sehingga zaman kerajaan Johor Riau, hatta zaman Melaka, hatta Johor Riau juga. Yang kita ketahui Sriwijaya misalnya, Majapahit, yang menggabungkan pulau-pulau yang besar itu membentuk sebuah negara besar. Itu dari segi gabungan politik. Tetapi apa yang dibawa oleh Dr. Krom ialah dari segi makna perkataan. Kerana di sini wujud sejenis tanaman yang kita panggil skoi ataupun jelai. Skoi ni dalam bahasa Inggeris kita sebut barley. Barley itu skoi, kan? Ataupun jelai. Jelai itu millet. Millet ni bahasa Melayu apa? Jelai itulah millet, kan? Orang bahasa Sanskrit sebut kanggu. Kanggu ataupun millet dalam bahasa Inggeris. Jelai itu dia sejenis tanaman yang berbeza. Selalunya jelai ni kalau di Jawa sebut jawawut. Jawawut tu merujuk jelai, kan? Mungkin kita tak makan dah semua benda ni, kan? Kita pun tak boleh nak bayangkan macam mana rupa dia. Tapi skoi itu kita makan lagi sekarang, kerana skoi itu ialah barley, dan sebutan Inggerisnya barley. Kita Melayu sebut skoi. Krom berkata gini, orang yang menyamakan bahagian pesisir Sumatera dengan Sabadebay dari Ptolemy, Jawa dengan Yabadiau juga dari Ptolemy. Ada orang namakan Sumatera sebagai Sabadebay dan Jawa sebagai Yabadiau. Tetapi segera kesulitan menjadi terlalu besar sehingga tak dapat memperlihatkan perbezaan jelas. Skoi, dia menterjemahkan Java sebagai skoi kerana memang skoi itulah terjemahan Ptolemy sendiri. Ptolemy menterjemahkan Yabadiau itu sebagai pulau skoi atau pulau barley. Jadi terjemahan yang dibuat oleh Ptolemy itu sangat mempengaruhi dalam kita menilai adakah
dia bermaksud pulau Sekoi atau pulau barley. Kalau berdasarkan makanan kan. Maka di sini kata dia penamaan yang menyamakan Sumatera dengan Sabadibai dan Jawa sebagai Yabadiau ialah menimbulkan kekusutan, kekusutan kerana Sekoi yang menjadi asalnya nama tanah itu sekali-kali tidak terdapat di salah satu pun daripada pulau-pulau tersebut. Memang Bali tak pernah ditanam di Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Lalu kenapa disebut sebagai Pulau Barley, bukan Pulau Bali di Indonesia sekarang tu? Barley kan, dipanggil Sekoi tu. Java tu memang terjemahan perkataan Sanskrit, terjemahan kepada Sekoi. Kalau terjemah jelai, Sanskrit menterjemahkan kanggu. Jadi itu dua perkataan yang berbeza kan. Jadi dia mempersoalkan kenapa nama dia dirujuk pada Jawa atau Sumatera kan. Lalu dalam hal ini, mengapa dia dipakai dengan perkataan itu jadi satu yang sangat luar biasa. Maka yang dimaksudkan sebetulnya mesti Sekoi Bumiputera, akan tapi semacam Sekoi yang terdapat pula di kedua pulau itu, dan juga kayak emas yang tersebut tidak memberi pegangan teguh. Sumatera sebenarnya tanah emas dalam surat piagam yang dijumpai kemudian di Jawa. Pulau inilah yang dikenal sebagai penghasil emas. Maka kelihatan tidak mungkin ada keraguan. Agaknya memang tidak perlu dan harus kita terima bahawa dalam berita tua Yawa itu ialah nama bagi kedua-dua pulau tersebut. Jadi di sini Dr. Krom cuba melihat dari sudut nama. Memang kalau sebut Yawa itu merujuk pada Pulau Jawa memang tak kena kalau makna perkataan Yawa itu, dan juga kepada Sumatera. Kemudian selain itu juga ada beberapa pandangan lain lagi. Antaranya ialah pandangan yang mengatakan, ini pandangan yang kelima, yang keempat kan, yang mengatakan bahawa tempat sebenar yang dimaksudkan sebagai Yawa Dwipa itu ialah Pulau Borneo ataupun Borneo lah. Borneo itu artinya satu pulau yang melibatkan 3 buah negara. Kalimantan, yang hari ini Indonesia ada 3 provinsi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Kemudian Malaysia yang ada 2 negeri, Sabah dan Sarawak, dan juga Brunei Darussalam. Itu ialah Pulau Borneo yang ada hari ini. Pandangan ini sebenarnya diberikan oleh Roland Bradel. Roland Bradel ni ialah seorang pengkaji sejarah purba Nusantara yang sangat terkenal. Beliau menyamakan Yawadipa ini yang disebut oleh Ramayana dengan Yabadiau yang disebut oleh Ptolemy, dan juga Yepoti yang disebut oleh Fashion dalam catatan Cina. Jadi beliau meletakkan pada fonetik memang ada persamaan. Yawadwipa sebutan Ramayana, Yabadiau sebutan Ptolemy, dan Yepoti pada sebutan Fashion. Dan beliau mengatakan ia bukan di Jawa ataupun Sumatera ataupun Semenanjung. Sebaliknya beliau menegaskan tempat yang tersebut itu ialah di Pulau Borneo. Kenapa beliau berkata demikian? Sebenarnya pendapat beliau tentang Borneo ini, kerana pada beliau Yawadwipa yang disebutkan menghasilkan emas, dan memang kita boleh dapati bahawa Borneo merupakan salah satu daripada pulau pengeluar emas pada ketika itu. Dan bukan sahaja emas, bahkan ada pelombongan lain, galian lain seperti perak dan juga besi. Dan Bradel bersetuju dengan pandangan yang mengatakan bahawa Gunung Sisira yang terletak di Yawadwipa dalam Ramayana itu ialah Gunung Kinabalu yang terletak di Sabah sekarang. Jadi gunung yang disebut mencecah awan kan, menyapu awan itu, gunung yang diberi nama Sisira itu ialah Gunung Kinabalu, menurut pandangan yang disetujui oleh Roland Bradel. Sebaliknya
bila dia meneliti semula lokasi Yabadiau yang telah dilukiskan oleh Ptolemy dalam peta Asia Tenggara yang memperlihatkan hubungan di antara Semenanjung Emas dengan Yabadiau, beliau mengatakan bahawa terjemahan Ptolemy bahawa Yabadiau itulah pulau jelai dan kotanya yang bergelar Argyri ialah terletak di hujung barat daripadanya. Maknanya kita kata begini, kalau di Pulau Borneo, kota yang diberi nama Kota Perak ataupun Argyri ini ialah satu kota tak di hujung barat. Hujung barat tu artinya di kawasan sekitar Kuching sekarang lah. Kerana Kuching tu ataupun Pontianak. Kuching dan Pontianak ni dua buah kota yang terletak di sebelah barat Pulau Borneo. Tetapi bila kita memerhatikan dalam peta tersebut, kita boleh lihat dalam peta tersebut bahawa pulau Yabadiau itu yang dinamakan oleh Ptolemy, dia terletak di hujung sebelah selatan Semenanjung Emas. Sebelah selatan dan duduk di sebelah timur Semenanjung Emas. Jadi di sini kata dia berdasarkan garis-garis pada peta itu menunjukkan bahawa kedudukan Pulau Yabadiau itu bukan Pulau Jawa atau Sumatera, tetapi Borneo. Dan beliau berpendapat bahawa ibu kota Yabadiau yang bernama Argyri ini ialah yang paling sesuai ialah Kuching. Kuching, kota Kuching, di sekitar kota Kuching. Kuching sekarang lah kan, Kuching sekarang, ataupun mungkin kalau kota lain yang dekat itu Pontianak kan, itu yang dekat. Jadi pada pendapat beliau, Yawadwipa ataupun Yabadiau ini ialah tempat persinggahan fashion pada tahun 413 Masihi dalam perjalanannya dari India ke China, dan menyebut Yawadwipa dengan nama Yeh-Poti, sama dengan bunyi Yapdiv. Yeh-Poti itu Yapdiv, satu bentuk dari segi praktik sama dengan Yawadwipa dalam bentuk Sanskritnya. Jadi sebutan Sanskrit Yawadwipa, sebutan Cinanya ialah Yeh-Poti. Jadi di sini hujah yang dibawa oleh Bradel ialah berdasarkan peta yang dikemukakan oleh Ptolemy. Memang kalau lihat dalam peta itu kita akan nampak bahawa pulau yang dinamakan Yabadiau itu satu pulau yang terletak pada satu garis yang hampir menyamai kedudukan Johor sekarang, dan dia terletak di selatan Semenanjung di sebelah timur. Maka pulau itu secara logiknya ialah Borneo hari ini. Kemudian selain daripada pandangan yang keempat ataupun kelima tadi, beberapa pandangan lain yang dikemukakan, antaranya ialah yang dikemukakan oleh Majumdar, seorang penyelidik yang mengkaji data-data berdasarkan riwayat-riwayat Cina, riwayat-riwayat Arab dan juga Parsi, yang membuat rumusan yang agak menarik berkait dengan pertama keluarga Raja Sailendra, yang kedua yang berkait dengan kedudukan sebenar Zabaj kan. Jadi di sini dalam hal ini keluarga Raja Sailendra menarik kita perkatakan kerana perkataan Sailendra yang masyhur di Pulau Jawa, kerajaan Sailendra tu di Pulau Jawa kan. Apakah sebenarnya kedudukan Raja Sailendra itu? Adakah dia berasal daripada Jawa ataupun dia adalah sebuah keluarga diraja yang memerintah, kemudian mereka datang ke Pulau Jawa, menguasai Pulau Jawa?
Ini antara persoalan yang menarik. Kerana perkataan Sailendra itu sendiri memberi maksud sebagai Raja Gunung. Kita telah perkatakan sebelum ni, gunung ni adalah satu nama sebuah kerajaan besar zaman dahulu yang merujuk kepada Funan ataupun Khmer, Phnom Penh, yang dikatakan keluarga mereka berasal daripada satu tempat yang bernama Medanggana itu dulu. Kripawarman dan adiknya Kaundia yang membuka kerajaan, mengasaskan kerajaan Funan, dikenali sebagai sebutan Funan dalam bahasa Cina. Dalam riwayat Melayu menyebutkan sebagai gunung, dan nama gunung tu terus digunakan sampai hari ini, Phnom Penh. Kemudian di sebelah Pulau Jawa, Sailendra dengan makna yang sama, kan? Jadi di sini Majumdar telah memberikan pandangan-pandangan dengan mengambil kira dua perkara. Yang pertama, riwayat-riwayat dalam riwayat data-data dan riwayat catatan Arab dan juga Parsi yang menyebut Zabaj. Yang kedua, prasasti yang ditemui di Ligor. Prasasti Ligor ini bertarikh 775 Masihi, yang mencatatkan hal-hal berkait dengan raja-raja negeri-negeri tersebut. Menurut Majumdar, saya cuba memberikan fokus yang lebih sedikit kerana teori yang dikemukakan oleh Majumdar, Arsi Majumdar ini mengatakan bahawa Yawadipa itu mungkin sebuah kerajaan yang bercantum antara Jawa dan juga Semenanjung. Kalau yang pertama tadi mengatakan Jawa, yang kedua mengatakan Jawa dan Sumatera, kemudian pandangan yang ketiga mengatakan Borneo, adapun pandangan kali ini mengatakan mungkin dia adalah Jawa dan Semenanjung. Kenapa demikian? Majumdar bila dia menganalisis data-data daripada maklumat Arab, dia mengatakan dengan jelas bahawa Zabaj yang disebut oleh orang-orang Arab itu, dia adalah sebuah kota yang terletak di Semenanjung. Kita boleh katakan ini adalah antara pandangan pertama atau pandangan terawal yang membuat kesimpulan Zabaj itu terletak di Semenanjung, bukan di Jawa atau di Sumatera. Kenapa beliau berkata demikian? Kerana beliau memetik pandangan Arab yang mengatakan bahawa Sriwijaya pada abad yang ke-7 ke-8 itu zaman Sriwijaya, kan? Sriwijaya yang disebut dalam catatan Arab ataupun disebut oleh orang Arab sebagai Sribuza atau Sriwijaya, kita sebut Sriwijaya, disebut Sribuza, ialah sebuah kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Zabaj, tetapi dia bukan pusat kerajaan Zabaj. Jadi sini kita nak beza. Pertama Sribuza ataupun Sriwijaya, yang kedua Zabaj. Jadi di sini Majumdar ni menyebutkan bahawa Sriwijaya dia bukan sebuah empire yang besar, tetapi dia adalah sebuah kota yang terletak di bawah Zabaj. Di situ. Dan Zabaj itu dikatakan telah menguasai kawasan-kawasan kepulauan di Nusantara dan juga sebahagian tanah daratan di Indochina termasuk Kemboja dan juga Champa pada masa itu. Dan Majumdar walaupun dia tidak menyebut secara jelas bahawa tempat yang dimaksudkan sebagai Zabaj itu di Semenanjung, tak sebut kat mana, tapi kita boleh bayangkan daripada gambaran yang diberikan, tempat itu terletak di pantai timur Semenanjung. Ini berdasarkan apa yang digambarkan oleh beliau dan hipotesis yang dikemukakan oleh Majumdar yang mengatakan bahawa Sailendra ialah sebuah pusat pemerintahan yang terletak di Semenanjung, tanah Melayu. Ketika beliau menulis bukunya yang awal sebelum ni, iaitu Swarna Dwipa,
beliau telah menyebut pada tahun 937 bahawa Zabash ini adalah sebuah kota yang terletak di Semenanjung, bukannya terletak di Pulau Jawa ataupun Pulau Sumatera. Kemudian dalam analisis terbaru beliau juga, beliau merumuskan bahawa pusat empire tersebut mustahil pada dia terletak di Jawa kerana ataupun Sumatera, kerana ia adalah satu tempat yang sangat jauh untuk mereka menguasai wilayah-wilayah besar. Maka dia mengandaikan bahawa pusat kerajaan itu sepatutnya terletak di pantai timur Semenanjung, dan mana dia boleh menguasai di kawasan barat Sumatera dan Jawa, dan juga boleh menguasai kawasan tanah besar di Champa dan juga di Kemboja. Jadi dalam hal ini kita akan dapati pandangan beliau bahawa berdasarkan analisis rekod-rekod Arab yang menyebut Zabash itu, dan kedudukan Zabash sebagai penguasa ataupun empire sebenar ke atas Sriwijaya. Dan dia menolak pandangan yang mengatakan bahawa Sriwijaya ialah empire-nya, sedangkan Zabash itu mungkin kawasannya. Tapi dia mengatakan bahawa di sini Zabash atau Sriwijaya hanyalah sebuah kawasan yang terletak di bawah kekuasaan Zabash. Itu yang pertama berkenaan dengan Zabash. Kemudian yang kedua berkait dengan Sailendra. Sailendra yang saya sebut awal tadi, yang bermaksud keluarga Raja Gunung. Selalunya kita merujuk Sailendra ini pada prasasti Ligor yang bertarikh 775 Masihi, di mana prasasti yang ada dua bahagian ini, A dan B, dinamakan A dan B, side A, side B. Selalunya mereka mengatakan bahawa side A dan side B itulah dua catatan yang ditulis oleh orang yang sama dan tentang kisah yang sama, tetapi Majumdar dalam analisis beberapa stupa Buddha, ini batu-batu yang mencatatkan rekod-rekod agama Buddha itu, mengatakan bahawa bahagian A dan bahagian B adalah dua bahagian yang berlainan. Dua bahagian berlainan dan ditulis oleh raja yang berlainan. Dia katakan bahawa A adalah sebuah satu bahagian, atau bahagian A itu ialah bahagian yang menceritakan tentang pembangunan stupa, iaitu candi-candi Buddha yang dibuat oleh Sriwijayendra Raja. Ini raja ataupun disebut Raja Sriwijayendra, itu raja yang memerintah ketika itu. Adapun bahagian B yang tidak mempunyai tarikh, bahagian A itu bertarikh 775, bahagian B tidak bertarikh, pula menceritakan tentang sifat-sifat Raja Sri Maharaja Wisnu dari keluarga Sailendra yang dikatakan sangat berani dan mempunyai keelokan rupa parasnya. Jadi bahagian A itu ialah bahagian yang bertarikh 775 Masihi, menceritakan tentang pembinaan 3 buah stupa Buddha. Bahagian B pula ialah bahagian yang menceritakan tentang perihal keberanian dan juga ketampanan ataupun kecantikan yang dimiliki oleh Raja Wisnu. Adapun bahagian itulah ditulis oleh Raja Sriwijayendra yang berlainan. Jadi di sini kita akan dapati bahawa sebenarnya pada prasasti Ligor, sebagaimana andaian awal ialah sebuah prasasti yang ditulis oleh orang yang sama, dan sekaligus mereka menyangka bahawa Raja Sriwijayendra dan juga Maharaja Sri Maharaja Wisnu itu orang yang sama. Sekarang ni Majumdar telah mengasingkannya, mengatakan bahawa bahagian A atau side A pada prasasti itu dan side B adalah dua bahagian yang berlainan yang ditulis oleh orang yang berlainan. Dan yang kedua, Raja Sri Maharaja Wisnu dan Raja Sriwijayendra itu
dah dua orang raja yang berlainan. Jadi bila kita mengasingkan mereka, kita akan dapati data-data yang berbeza lah. Bagi A ditulis oleh Raja Sriwijaya dan tidak berkaitan dengan Sailendra. Di situ kesimpulan dibuat oleh Majumdar, A itu dah ditulis oleh Raja Sriwijayendra. Raja Sriwijaya itu Raja Negeri Sriwijaya. Adapun bahagian B yang ditulis oleh Sri Mahawisnu ialah bahagian ditulis oleh raja daripada keturunan Sailendra di sini. Dan dia tidak ada perkaitan antara satu sama lain. Cuma mungkin zaman yang berbeza. Contohnya 755 kawasan tersebut dikuasai oleh Sriwijaya, lalu mereka mendirikan sebuah kota, mendirikan stupa-stupa itu dan menuliskannya pada bahagian A prasasti tersebut. Kemudian bila kawasan tersebut jatuh ke tangan Sailendra, pada bahagian B, side yang sebelah lagi itu ditulis oleh Raja Sailendra. Maka disitulah ada perbezaannya. Kemudian daripada penaklukan Ligor ini baru terdapat dua prasasti baru dari keluarga Sailendra, iaitu prasasti Kalasan yang bertarikh 778 dan prasasti Kelurak yang bertarikh 782. Ini menunjukkan bahawa dalam masa sama Sailendra membangunkan juga kerajaannya di Jawa. Jadi Ligor tu kita tahu kan, Ligor tu hari ni Nakhon Si Thammarat ataupun dulu dikenal sebagai Sri Dharmaraja. Ligor tu Sri Dharmaraja ataupun disebut Sri Thammarat ni, Nakhon Si Thammarat, yang tempat ditemui prasasti Ligor. Kemudian oleh kerana pada prasasti Ligor itu ada rekod Sailendra yang bertarikh mungkin lebih awal ataupun sekitar itu juga. Kemudian dalam tempoh beberapa tahun kemudian barulah ditemui prasasti yang lebih tua sikit, lebih muda sedikit, iaitu prasasti Kalasan dan juga Kelurak yang ditemui di Pulau Jawa. Ini menunjukkan bahawa Sailendra yang asalnya dia berkerajaan di kawasan pantai timur utara Semenanjung, kemudian dia meluaskan wilayahnya ke Pulau Jawa. Maka sebab itulah Majumdar menolak hipotesis sarjana-sarjana yang mengatakan bahawa Sailendra ialah sebuah kerajaan ataupun sebuah keluarga yang berasal daripada pemerintah Sriwijaya, kemudian dia meluaskan kerajaannya ke Jawa dan Semenanjung. Sebaliknya dia mengambil pandangan lain, kerana berpendapat bahawa pandangan yang mengatakan kerajaan itu berpusat di Sriwijaya kemudian dia berkembang ke Pulau Jawa dan Semenanjung ialah satu pandangan lemah berdasarkan dua hujah tadi. Yang pertama tentang kedudukan batu bersurat ataupun prasasti Ligor yang berlainan site-nya itu, dan yang kedua tentang rekod Arab yang menyatakan ketika itu bahawa Zabaj ialah sebuah kerajaan yang besar dan Sriwijaya berada dalamnya. Jadi di sini kata dia yang lebih betul ialah pada satu begini, dia menolak pandangan yang pertama yang mengatakan bahawa Raja Sailendra itu ialah berasal daripada Sriwijaya yang mengembangkan pengaruhnya ke Pulau Jawa dan ke Semenanjung. Sebaliknya mengumpulkan hipotesis baru yang mengatakan pusat asal kerajaan Sailendra itu ialah salah satu pada dua tempat, sama ada di Jawa ataupun di Semenanjung. Kemudian dia berkembang ke tempat lain. Jadi yang ini kita boleh nanti analisis mana dulu mana kemudian kan. Pada dia yang lebih tepat itu Sailendra ataupun Raja Gunung itu mesti pusatnya sama ada di Jawa ataupun di Semenanjung. Maka sebab tu teori yang dikemukakan oleh Majumdar ini, teori yang mengatakan Yawadipa itu ialah satu kawasan yang melibatkan Jawa dan Semenanjung. Kemudian kata dia, pada abad yang ke-9 Masihi, kaum Sailendra mempunyai kekuasaan yang dominan di Semenanjung.
abad yang ke-9 itu sekitar tahun 860 Masihi berdasarkan catatan yang terdapat pada prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda ini sebuah prasasti yang terdapat di India sebenarnya, kerana ketika itu kawasan kekuasaan mereka dan pengaruh mereka sampai ke India. Maka disebutkan bahawa pada abad ke-9 kaum Sailendra ataupun keluarga Sailendra ini berkuasa menjadi satu kuasa yang dominan di Semenanjung, kemudian menguasai dua buah negara di Indochina, iaitu Kemboja dan juga Champa. Dan Majumdar juga mengatakan bahawa perpindahan pusat kuasa Sailendra ke Semenanjung ini bermula apabila berlakunya perpindahan Balaputra Dewa. Jadi kata dia dulu, andaian daripada Majumdar, dulu raja yang lama iaitu Yawa Bumi, pada tahun 860 cucu kepada Yawa Bumi yang bernama Balaputra Dewa telah memindahkan kerajaannya ke Semenanjung. Maka disitulah timbulnya perkataan Swarnadwipa yang mencantumkan pada tahun 860 Masihi. Jadi kebanyakan sarjana-sarjana yang menyebut bahawa Swarnadwipa itu Sumatera ataupun Sumatera Semenanjung. Tetapi Majumdar memperkenalkan dengan kepulauan berdasarkan kenyataan Al-Biruni bahawa Zabash ini adalah sebuah kepulauan yang disebut oleh orang India sebagai Swarnadwipa. Dan Empayar Sailendra yang dibangunkan sejak perpindahan Balaputra Dewa ini disebut orang Arab sebagai Zabash. Jadi bila Balaputra itu berpindah daripada tempat asalnya mungkin di Pulau Jawa ke Semenanjung, maka dia mendirikan sebuah kerajaan baru, kerajaan kepulauan yang melibatkan pulau-pulau ini, dan pulau-pulau itu disebut sebagai Swarnadwipa oleh orang-orang India, termasuk dalam prasasti Nalanda. Kemudian daripada situ orang-orang Arab menyebutnya sebagai Zabash, sebagai sebuah kawasan kepulauan. Maka sebab itulah Majumdar lebih cenderung memegang hipotesis tentang hubungan di antara Sumatera Semenanjung, Jawa Semenanjung, berbanding dengan pandangan yang mengatakan sebaliknya, berkenaan dengan yang disebut sebelum-sebelum daripada ini. Walau bagaimanapun, Majumdar masih belum dapat menunjukkan dengan tepat di manakah tempat letaknya kekuasaan Sailendra itu di Semenanjung. Tak diketahui di mana. Kenapa? Mungkin kerana berlakunya kerosakan-kerosakan pada artifak-artifak ataupun peninggalan sejarah yang ada di Semenanjung ini. Maka kita mengambil kesimpulan di sini oleh kerana Majumdar sendiri hanya menyebut berlaku pergerakan daripada Jawa ke Semenanjung, dan kesimpulan di sini ialah pada abad yang ke-9 itu, iaitu bermula pada 860 Masihi, kita boleh buat kesimpulan bahawa Empayar Zabash yang menjadi empayar yang besar itu, pusat pemerintahannya terletak di Semenanjung dan juga di kawasan Segenting yang disebut dalam sejarah Ceylon dan juga sejarah India sebagai Javaka ataupun Savaka, dan juga beberapa prasasti lain seperti prasasti Posah yang menamakannya dengan Yawadwipa, dan ada juga menyebut Yawadwipa itu sendirilah Semenanjung, kan. Jadi di sini ada satu teori baru bahawa kerajaan Sailendra itu ada hubung kait dengan satu kawasan di pantai timur di Semenanjung. Cuma kita belum ada suatu kepastian jelas adakah dia di Kelantan atau Langkasuka ataupun kawasan Ligor yang ada sekarang. Itu satu pendapat yang baru yang dikemukakan oleh Majumdar. Kemudian ada lagi beberapa pendapat lain yang cenderung mengatakan bahawa lokasi berkenaan dengan
Jawa Dwipa itu sebenarnya terletak di Semenanjung. Di Semenanjung ini sendiri. Sekira kita meneliti pendapat-pendapat itu, kita boleh dapati antara pendapat itu ialah pendapat yang dikemukakan oleh J.L. Mons, seorang sarjana Belanda yang mengemukakan pendapat yang agak menarik. Kerana Mons ini dia mengemukakan hipotesis berdasarkan data-data geografi dan juga astronomi yang disebut oleh Ramayana, Ptolemy dan juga Fashion yang kita telah bincangkan sebelum ini, di mana pada gambaran-gambaran yang dikemukakan mengatakan bahawa Java itu ataupun Java Dwipa itu nama satu tempat yang berubah-ubah daripada satu masa ke satu masa. Misalnya pada peringkat awal, perkataan atau kata Java itu ialah merujuk kepada satu kawasan yang terletak di timur Funan. Timur Funan, maknanya Funan, timur Funan tu kita katakan Vietnam hari inilah kan. Jadi Funan tu ialah satu kawasan yang dulu terletak dalam kawasan Kemboja hari ini. Jadi kawasan orang Melayu di timur Funan ataupun di selatan Vietnam sekarang atau Champa zaman dahulu, itulah kawasan yang dikenali sebagai Java satu masa dahulu. Kemudian beberapa ketika nama itu sebutan Java itu beralih kepada kawasan orang Melayu yang terletak di Semenanjung, bermula daripada Segenting Kera sehingga ke selatannya. Kemudian selepas abad yang ke-11 barulah sebutan Java itu merujuk kepada Pulau Jawa. Itu teori yang dikemukakan oleh J.L. Mons lah, di mana dia mengatakan bahawa perkataan Shi Fo Shao yang disebut oleh orang Cina pada abad yang kelima, yang sama bunyinya dengan Java Dwipa, ialah Semenanjung. Iaitu satu perkataan yang sama dengan perkataan Shao, kerana Shi Fo Shao. Shao itu ialah satu perkataan yang punya makna yang sama dengan Dwipa, itu pulau. Pulau Jawa ataupun Shi Fo Shao kan. Jadi di sini kata dia yang dimaksudkan dengan Shi Fo Shao itu ialah satu tanah darat pulau yang bersambung dengan tanah besar melalui jambatan darat. Di sini kita kena faham bahawa biasa seperti orang Arab, dalam sebutan-sebutan dulu, Semenanjung ni juga ialah sebutan yang disebut pulau. Pulau juga Semenanjung tu kan. Kenapa kata dia pulau Semenanjung Tanah Melayu ni ialah sebuah pulau yang dihubungkan dengan tanah besar oleh dua daratan yang terletak di kawasan Ligur ataupun kawasan Kera. Satu di Ligur, satu di Kera. Jadi maksud dia daripada tanah besar di Chupon sekarang ni kan, lepas Chupon tu Segenting Kera. Segenting Kera tu terletak di antara Chupon dengan Chaya. Jadi situ kawasan Segenting. Dan Segenting itu dianggap sebagai tanah yang menghubungkan pulau Semenanjung ni dengan tanah besar. Kemudian satu lagi di Ligur, sehingga membentuk dua jambatan daratan yang menghubungkan pulau Semenanjung ni dengan tanah besar. Maka Mons tu menghubungkan makna ini dengan gelaran yang disebut pada zaman purba terhadap negeri-negeri yang berada di kawasan tersebut dengan sebutan dua watan. Dua watan tu makna dua dua tanah, dua watan. Dua watan tu dua tanah. Jadi negeri-negeri kawasan tersebut dulu disebut sebagai dua watan, ataupun dalam bahasa Cina disebut Topotang. Topotang tu ialah sebutan yang sama dari segi bunyinya dengan dua watan. Lalu di sini
kata maklumat daripada ataupun data-data orang Cina sebagai disebut oleh Mons bahawa orang Cina menyebut bahawa tanah dua watan ini terletak di sebelah barat Qinla. Qinla tu ialah satu nama yang disebut untuk negeri Funan dalam satu sebutan yang kemudian, yang pada abad yang pertama, kedua Masihi dulu disebut Funan. Funan tu berkata tahun 200 Masihi. Selepas Funan tu, selepas satu masa yang lama, abad yang kelima, mereka menyebut Funan tu sebagai Qinlan. Qinla ni satu negeri di Indochina sekarang, dan Tua Potang ataupun Dwi Watan itu ialah satu tempat yang terletak di sebelah barat Qinla. Kerana itulah dalam hal ini Semenanjung disebut sebagai pulau ataupun Chao. Chao. Jadi perkataan Shipo Chao. Shipo Chao itu makna pulau Shipo, kan? Pulau Java itu dirujuk kepada Semenanjung. Kemudian berkait dengan prasasti Canggal, itu satu prasasti yang lebih awal bertarikh 732 Masihi yang menyebutkan bahawa Jawa Dwipa menghasilkan emas. Itu ialah Pulau Jawa. Kerana semata-mata ia ditemui di Pulau Jawa. Mons menyatakan bahawa Jawa yang disebut oleh Sanjaya dalam prasasti itu ialah Jawa Dwipa, bukannya Pulau Jawa. Ini di sini ada satu hipotesis yang baru yang dikemukakan dengan maksud begini. Sanjaya ni raja yang menguasai Pulau Jawa ketika itu. Kata dia, Sanjaya ni seorang raja yang memerintah di Jawa Dwipa, satu tempat di Semenanjung. Kemudian dia meluaskan tanah jajahannya termasuk menguasai Pulau Jawa. Dan ketika menguasai Pulau Jawa itulah dihasilkan prasasti Canggal. Maka pada prasasti itu apa yang disebutkan sebagai pulau yang megah, tiada tandingan, mempunyai biji-bijian, mempunyai benih-benih, mempunyai lombok emas, semua itu sebenarnya bukan dirujuk kepada Pulau Jawa, tetapi dirujuk kepada tempat asal nenek moyang Sanjaya, iaitu Pulau Java ataupun Jawa Dwipa itu. Itulah secara mudahnya gambaran yang disebutkan oleh Mons berkenaan dengan Jawa. Kerana Jawa itulah pulau yang didatangi oleh Sanjaya untuk dijajah, bukannya pulau di mana dia berasal, kan? Tok neneknya berasal daripada satu tempat lain di utara yang disebut sebagai Jawa Dwipa ataupun Pulau Semenanjung itu. Kemudian Mons juga menyebutkan bahawa catatan pada batu tersebut berkenaan dengan tempat suci Shiva yang ajaib itu bukan merujuk kepada candi di Gunung Wukir atau di Jawa, tapi merujuk kepada satu tempat lain di Jawa Dwipa ataupun di Semenanjung ini. Jadi dalam prasasti tersebut pada ayat-ayat yang ke-8 dan ke-9, tempat-tempat suci Shiva di Pulau Java itu dikatakan di mana Sannaha memerintah dan mangkat, kemudian digantikan oleh Sanjaya. Pada ayat yang ke-10 disebut diganti Sanjaya. Ia bukan di Pulau Jawa sekarang, tetapi di tempat negeri asalnya. Dan dalam ayat yang ke-12 dia menyatakan kehidupan di Pulau Java itu ataupun Jawa Dwipa itu aman dan tidak menakutkan penyamun, tidak ditakutkan oleh penyamun ataupun lain-lain bahaya, dan dapat pula tidur di jalan-jalan kerana tidak ada gangguan. Ia juga tidak merujuk kepada Pulau Jawa, tetapi merujuk kepada Jawa Dwipa yang terletak di Semenanjung. Ini pendapat yang dikemukakan oleh J.L. Mons, seorang sarjana Belanda. Jadi daripada situ Mons membuat beberapa kesimpulan kepada sebutan-sebutan Cina yang merujuk pada Shepo ataupun Shepo Chao itu. Kata dia, sebenarnya berdasarkan data-data Cina, Shepo pada abad yang kelima ataupun sebelum abad kelima sehingga abad kelima ialah satu tempat yang terletak di Holotan, yang terletak di Semenanjung.
Jadi dia menyebut secara khusus tempat tu Holotan kerana memang ada disebut di dalam catatan-catatan Cina tentang kedudukan Holotan sebagai negeri yang menguasai Yawadwipa. Kemudian pada abad yang ke-7 Masihi, iaitu selepas tahun 650 Masihi, Shepo ini dirujuk pada tempat yang lain. Abad yang ke-7 hingga abad yang ke-9, Shepo itu merupakan kota bagi negara Holing. Tapi ini juga suatu hal yang menarik. Kerana kalau kita meneliti catatan-catatan di dalam sejarah di Jawa, ketika mereka merumuskan Shepo itu Jawa dan mengaitkan dengan Ratu Shima dan juga kedudukan Holing sebagai sebuah kerajaan, mereka mengatakan ada satu perkara yang menarik pada abad yang ke-9 itu tentang pelaksanaan undang-undang yang dikaitkan dengan Islam, kan? Jadi di sini kata Muns bahawa negara Holing yang disebut oleh Peliot sebagai Kalinga dikaitkan dengan Holing ini disebut oleh Cina di Pulau Jawa. Tetapi menurut Muns bahawa sebenarnya Holing itu adalah sebuah negeri yang terletak di kawasan Semenanjung, bukan di Pulau Jawa. Selepas kita meneliti pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Muns berkenaan dengan kedudukan Yawadwipa yang dikatakan terletak di Semenanjung ini, maka dari keseluruhan perbincangan kita pada malam ini, kita dapati sekurang-kurangnya ada 6 pendapat, mungkin lebih, yang kita tidak perkatakan, tapi ada 6 pendapat yang kita perkatakan pada malam ini berkenaan dengan lokasi ataupun kedudukan Yawadwipa dalam perbincangan kita ini, iaitu yang pertama pendapat yang mengatakan ia terletak di Pulau Jawa, yang disebutkan berdasarkan kepada fonetik ataupun bunyi kataan Shepo yang disebut oleh riwayat Cina itu bersamaan dengan makna Jawa daripada segi bunyinya. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan Sumatera, iaitu pendapat-pendapat yang dikemukakan berdasarkan maklumat-maklumat awal yang mengatakan Yawadwipa itu adalah sebuah kota pengeluar emas. Maka lebih munasabah pulau pengeluar emas itu ialah Sumatera berbanding dengan Pulau Jawa. Kemudian timbul pendapat yang ketiga yang terpaksa menerima hakikat bahawa Jawa walaupun sama dari segi fonetik tetapi tidak sama dari segi fungsinya sebagai pengeluar emas. Maka di situ timbul pendapat yang ketiga yang mengatakan Yawadwipa itulah kombinasi Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kemudian pada pendapat yang kelima, mengambil pendapat berdasarkan kepada pergerakan. Pendapat yang keempat. Yang kelima dah belum lagi kan? Yang keempat pendapat yang dikemukakan berdasarkan peta Ptolemy yang meletakkan Ibadiau itu ialah sebuah pulau yang terletak di selatan Semenanjung, di sebelah selatan Semenanjung tetapi di sebelah kawasan timur. Dan mereka mengatakan pulau itu ialah Pulau Borneo. Jadi pendapat yang keempat itulah Pulau Borneo. Adapun pendapat yang kelima yang melihat dari sudut pergerakan berdasarkan yang pertama riwayat Arab yang menyebut Zabash ialah sebuah empire yang Sriwijaya terletak di dalamnya. Dan yang menyebut tentang raja-raja Selendra, Raja Gunung yang pernah menguasai kawasan utara, kemudian ke Pulau Jawa atau Pulau Jawa ke Semenanjung. Semenanjung ke Pulau Jawa atau Jawa Semenanjung. Jadi teori yang kelima itu mengatakan Yawadwipa itu ialah Jawa dan juga Semenanjung. Dan teori yang keenam dikemukakan oleh Muns dalam perbincangan terakhir kita tadi
mengatakan bahawa sepatutnya Yawadipah itu di Semenanjung. Di Semenanjung, kawasan terletak daripada Dwi Watan sehingga ke selatan Semenanjung. Shepo itu sebuah kawasan yang terletak di pantai timur Semenanjung ataupun Holotan. Kemudian pada abad ke-9 dia berpindah ke kawasan di pantai barat yang kita kenal sebagai Perak ataupun Berwas atau disebut Ganggan Negara. Sebelum dia akhirnya berpindah ke Jawa pada abad yang ke-10. Ini teori yang dikemukakan oleh Muns pada teori yang ke-6. Jadi daripada 6 teori ini kita boleh pertimbangkan di manakah sebenarnya kedudukannya. Jadi premis dalam membuat conclusion itu masih bertolak pertama kepada fonetik itu sendiri, sebutan Yawadipah, Yawa, Shepo, Shepo, Nagapuram dan seumpamanya itu, yang lebih dekat sebutannya kepada mana. Dan di situlah nanti akan timbul perbahasan, adakah Java itu semata-mata Pulau Jawa ataupun seluruh Pulau Nusantara itu. Kemudian yang kedua, premisnya ialah emas sebagai penghasilan utama ataupun simbol kekayaan negara tersebut. Di negara mana? Maka dalam hal ini kita mungkin tak dapat menyelesaikan dalam perbincangan pada malam ini. Walau bagaimanapun itulah kesimpulan-kesimpulan yang awal yang kita boleh buat, dan mudah-mudahan dalam sesi berikutnya nanti kita akan pergi kepada perbincangan yang lebih menjurus berkenaan dengan hal yang tersebut itu. Dan insya-Allah tuan-tuan kita akan jumpa lagi dalam sesi yang kelima, dan kita akan bincangkan di manakah sebenarnya dalam kesimpulan-kesimpulan nanti kedudukan yang lebih tepat berkenaan dengan kedudukan Yawadipah. Jadi mudah-mudahan perbincangan ini telah membuka mata kita untuk melihat kedudukan kerajaan purba itu dari sudut data-data yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Kita doakan supaya negara kita terus selamat daripada semua bala bencana, dan kita akhiri sesi pada malam ini dengan selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.